Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak tak join lagi, join speaker dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Insyaallah kita sambung kuliah online jual beli kita malam ni, siri yang ke-13. Kita akan sambung tajuk besar dia, subtopik rukun yang ketiga, rukun yang terakhir. Rukun yang ketiga iaitu ma'qudun alaih, baran dan harga yang kita nak akad jual beli. Yang kita nak bincang ini 5 syarat sah baran dan harga yang sah di akad jual beli. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama yang kita bahas dalam siri yang ke-12, dan sambung malam ni syarat yang kedua daripada 5. InsyaAllah ada 3 syarat lagi, 3 kuliah lagi kita akan settle, kita akan khatam bab jual beli. Malam ni insyaAllah syarat yang kedua ataupun terma dan syarat baran dan harga yang kedua ini simple sahaja, tetapi dari segi perbahasannya detail, iaitu mestilah baran dan harga yang ada manfaat di sisi syarak. Kita ulang sekali lagi, kita akan sambung tajuk malam ni dalam syarat sah baran dan harga yang kita nak akad jual beli. Ada 5 syarat. Kita sambung yang kedua daripada 5 malam ni, iaitu disyaratkan baran dan harga mesti ada manfaat pada syarak. Yang kita nak bahasnya apa dia manfaat di sisi syarak yang sah di akad jual beli, dan baran ataupun harga yang tidak sah ataupun tidak ada manfaat di sisi syarak, tidak sah kita akad jual beli. InsyaAllah kita sambung. Baik, seperti biasa kita akan tunggu kawan-kawan kita sama masuk dulu dalam 2-3 minit. Macam biasa 20 dalam 20 lebih kita akan on. Dalam 20 lebih kita akan on. Sekarang ni ada 18. Okey adik duduk duduk tepi. Sementara tunggu kawan-kawan kita share mudah-mudahan lebih ramai lagi memang teman-teman kita, rakan-rakan kita di luar sana yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Yang kita akan bincang malam ni beberapa jenis barang yang sah jual beli dan beberapa jenis barang yang tidak sah jual beli. Yang kita sebut hari itu, insya-Allah malam ni isu-isu yang kita akan rungkai berkaitan dengan jual beli kucing. Jual beli kucing biasa kita duk buat. Adakah sah di akad jual beli kucing walaupun binatang itu binatang belaan, binatang yang jinak, binatang yang sangat hampir dengan kita, dengan sangat hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tabaraka wasallam. Kalaulah tidak sah, macam mana akad dia ataupun solusi yang kita nak guna, akad apa? Baik. Syarat yang kedua, apa dah belum? Barang dan harga yang ada manfaat.
Jadi kata kunci dia, barang yang ada manfaat di sisi syarak barulah sah akad jual beli. Yang kita nak tahu ialah nota ataupun catatan manfaat yang diiktiraf, yang dianggap manfaat di sisi syarak. Itu yang kita nak bincang. Kalau jual beli, kalau terma yang pertama ataupun syarat yang pertama, syarat barang dan harga yang kita nak akad jual beli pertama, mesti barang itu suci. Barang itu suci ataupun mutanajjih yang boleh disuci dengan menggunakan air ataupun dengan cara basuh. Itu syarat pertama. Kalaulah najis, maka dia tidak boleh diakad jual beli. Maka malam ni kalaulah barang tu bukan najis, barang yang kita nak akad jual beli itu bukan najis, tetapi dia tidak ada manfaat. Walaupun dia bukan najis, dia tidak ada manfaat di sisi syarak, juga tidak boleh diakad jual beli. Maka apabila tidak boleh diakad jual beli, solusi dia, akad alternatif dia, mesti kita kena tahu bagaimana cara untuk kita menggunakan akad selain daripada akad jual beli. Antaranya kita akan sebut malam ni, antaranya kita boleh akad hibah, yang keduanya kita boleh akad hibah bisawabin. Baik, kita akan mula, insya-Allah tuan-tuan, kita akan mula tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, sambungan syarat yang kedua daripada 5 syarat sah barang dan harga yang di akad jual beli. Yang kedua daripada 5 syarat, mestilah benda itu ataupun mestilah barang itu dan harga itu, barang dan harga itu mestilah ada manfaat pada syarak. Itu syarat pertama. Benda dan harga yang ada manfaat pada syarak. Maka yang pertama, maksud manfaat pada syarak yang kita nak tahu. Maksud manfaat pada syarak yang pertamanya, benda yang boleh diambil manfaat yang harus pada syarak. Yang pertama, manfaat yang harus pada syarak. Yang pertama, manfaat yang harus pada syarak. Gelak tak apa. Gelak. Baik, pertama, yang maksud manfaat ni benefit lah, kegunaan. Benda yang kita boleh ambil kebaikan ataupun benda yang kita boleh ambil kegunaan daripada barang itu. Cuma yang kita nak tahu ni manfaat yang diiktiraf di sisi syarak, bukan manfaat di sisi manusia. Walaupun di sisi kita ada kebaikan, ada khasiat, ada kelebihan barang itu, ada kegunaan di sisi kita, tetapi syariat ataupun di sisi agama tidak mengiktiraf barang itu sebagai manfaat. Maka pertama yang kita kena tahu bahawa maksud manfaat di sisi syarak iaitu manfaat yang harus. Dia panggil manfaat yang mubah, manfaat yang harus. Maka apabila kita tahu syarat manfaat yang harus, maka manfaat yang haram tidak sah diakad jual beli. Sekiranya manfaat itu manfaat yang haram, bukan manfaat yang harus, maka tidak sah diakad jual beli. Alat muzik, alat muzik tidak sah diakad jual beli. Alat muzik yang diharamkan. Tu. Sebab itulah nota kita ni, dalam nota kita, adapun manfaat yang haram, maka tidak sah diakad jual beli alat muzik yang diharamkan. Mana contoh alat muzik yang diharamkan? Seperti gitar, piano, serulin dan sebagainya. Kerana walaupun ada manfaat, tetapi manfaat itu bukan manfaat yang mubah, tapi manfaat yang haram. Maka manfaat setiap alat muzik yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak sah diakad jual beli.
Apabila tidak sah di akad jual beli, maka kita tak boleh menggunakan akad jual beli. Haram ataupun tak sah, haram lagi tak sah, kita akad jual beli alat muzik yang diharamkan. Kita beli gitar, kita beli serulin, kita beli piano, beli itu menggunakan akad baik, akad jual beli, maka tidak sah. Karena tidak dianggap alat muzik yang diharamkan itu tidak dianggap harta di sisi syarak. Karena salah satu kriteria harta yang kita dah bahas di awal kuliah dulu, mestilah benda itu ada manfaat yang diiktiraf di sisi syarak. Maka kita tak boleh guna akad jual beli. Apabila kita tak boleh guna akad jual beli, maka kita mesti pilih akad lain. Antaranya kita boleh pilih akad hebah. Kita nak juga benda tu, nak juga, maka tidak boleh guna akad jual beli, kena guna akad lain. Antara akadnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita boleh guna akad hebah ataupun juga boleh guna akad hebah bisawak. Cuma hebah bisawak ni dia panggil jual beli juga qaul muktamad. Tu kena jaga-jaga. Muktamadnya hebah bisawak ini termasuk jual beli. Sebab tu lebih selamat kata ulama kita menggunakan hebah mutlak dia panggil. Bukan hebah bisawabi. Baik. Pertama, settle. Begitu juga selain daripada manfaat, selain daripada alat muzik, termasuk dalam manfaat yang haram, termasuk manfaat yang haram yang tidak boleh diakad jual beli, iaitu buku-buku yang tidak ada manfaat di sisi agama. Kitab-kitab yang tidak ada manfaat di sisi agama, maka tidak sah diakad jual beli. Begitu juga tidak sah jual beli kitab-kitab yang tidak ada manfaat di sisi syarak, seperti buku ataupun kitab berkaitan dengan ilmu sihir, ilmu sihir, ataupun ilmu yang boleh menyesatkan akidah umat Islam. Kata kitab, jual kitab itu kitab yang boleh menyesatkan akidah umat Islam. Kalau orang yang dah tahu, orang yang dah alim, tak apa, dia baca kitab tu bukan dia nak pegang pun, sebagai maklumat dia saja. Tapi kalau orang awam yang tak tahu apa, buku tu, kitab yang berkaitan dengan akidah yang salah, maka tidak sah dijual beli. Baik, itu satu. Manfaat yang harus, kesimpulan dia manfaat yang haram, maka tidak sah diakad jual beli. Contoh dia seperti alat muzik yang haram dan seperti kitab-kitab yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Baik, yang kedua, apa maksud manfaat, maksud barang dan harga yang ada manfaat? Yang kedua apa dia? Yang keduanya, benda ataupun barang dan harga itu dianggap manfaat di sisi syarak. Ini yang kedua. Yang ni manfaat yang harus. Yang kedua, benda ataupun barang lah, benda ni barang ataupun harga yang dianggap manfaat di sisi syarak. Awak adik adik main dulu. Kacik, ajak adik main dulu, adik. Tadi terguling batin dengan betul dah. Ejah setting balik. Dia punya speaker tu rapat balik. Tak rapat, suara tak dengar. Baik, yang kedua, manfaat yang harus settle. Yang keduanya, barang dan harga ada manfaat. Maksud manfaat ni apa dia? Iaitu benda ataupun harga yang dianggap manfaat di sisi syarak. Syarak
yang kategorikan dia itu sebagai barang itu dan harga itu sebagai manfaat, bukan kita. Walaupun manusia menganggap ada kebaikan di sisi kita, di sisi manusia, ada benefit, ada manfaat, walaupun pada agama tidak ada manfaat, maka tak boleh dikira. Dia hanya boleh dikira manfaat itu sekiranya manfaat yang diakui, yang dianggap manfaat di sisi syarak. Walaupun kita ni kita kata ada kebaikan, ada kelebihan, barang yang kita nak beli ada kelebihan, maka kelebihan dan kebaikan kita itu tidak diiktiraf di sisi syarak. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, benda yang dianggap manfaat di sisi syarak tidak sah diakad jual beli barang yang tidak dianggap manfaat pada syarak, walaupun ada kebaikan atau manfaat di sisi manusia. Mana contoh benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak? Kita bagi contoh dulu benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Tidak sah akad jual beli. Yang pertamanya ialah binatang yang melata. Binatang yang melata di bumi. Ini kita nak bincang binatang yang melata di bumi. Tidak sah akad jual beli spesies binatang yang melata di bumi. Tidak sah. Kerana dia tidak dianggap manfaat di sisi syarak. Contoh barang ataupun benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Mana contoh? Contoh pertama, dia ada dua contoh. Pertama, kita ambil contoh binatang yang melata di permukaan bumi. Contoh yang keduanya adalah binatang buas. Yang pertama, tidak sah akad jual beli spesies binatang yang melata di bumi. Mana contoh dia? Seperti ular. Seperti ular, kala, jengking, tikus. Ni. Tikus. Atau termasuk tikus juga. Ada yang tanya dalam kuliah dulu, tak ingat siapa tanya. Ada orang tanya dalam kuliah sebelum ni, hamster. Apa hukum jual beli hamster? Maka terjawab malam ni. Hamster ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Termasuk binatang yang haram dimakan. Dan hamster ini termasuk spesies tikus. Sebab tu dia nama tikus Belanda. Contoh, sambung lagi, tikus atau termasuk juga hamster atau dipanggil tikus Belanda, kerana tikus Belanda ini termasuk dalam spesies tikus haram dimakan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Lagi contoh lagi, biawak, kumban, kucing. Ini contoh-contoh. Contoh binatang yang melata di permukaan bumi. Apa lagi contoh? Moyek. Apa ya? Moyek. Moyek memanglah kera tu. Lagi contoh, tikus, hamster, biawak, kumban, kucing. Kucing. Kucing, samalah, poket. Kucing, dia tak akan, orang tak akan. Kucing, walaupun tujuan untuk ni masuk kucing yang kita sebut tadi, apa hukum akad jual beli kucing. Kucing, cuma kucing ni ada kalau ada manfaat sah, kalau tidak ada manfaat tak sah. Kucing ni secara umumnya, kucing dia termasuk binatang yang tak sah diakad jual beli. Kita ulang sekali lagi, kucing dia termasuk binatang yang tidak sah diakad jual beli secara umum. Melainkan kalaulah kucing, kalau dalam kitab dia sebut kucing negeri, maksud kucing negeri itu kucing domestik, bukan kucing import. Melainkan kucing yang ada manfaat. Untuk apa manfaat? Untuk menangkap tikus. Boleh. Kalau kucing itu terlatih, kucing dilatih, dia cekak untuk memburu, untuk menangkap tikus dan memburu binatang-binatang lain, tak kisahlah tikus ke lalak ke, asalkan ada manfaat untuk kita, maka manfaat itu diakui oleh syarak. Dianggap manfaat oleh syarak, diakui oleh syarak.
Kalau umumnya tikus yang tidak terlatih, bukan tikus domestik, bukan tikus negeri. Kalau dalam kitab Matla'ul Badrain dia sebut tikus negeri, boleh sah kerana ada manfaat. Kalau kucing hutan tidak sah diakad jual beli, dan kucing yang tidak ada manfaat tidak sah diakad jual beli. Tu dalam nota dia sebut kucing walaupun tujuan untuk memelihara, melainkan kucing yang sah diakad jual beli, iaitu kucing yang ada manfaat untuk menangkap tikus, sah diakad jual beli dan sebagainya. Kenapa tak sah? Kerana binatang tersebut tidak ada manfaat di sisi syarak dan tidak termasuk di dalam harta. Baik, itu contoh sebahagian saja, banyak lagi lah. Itu contoh binatang yang melata di permukaan bumi yang tidak sah diakad jual beli kerana tidak ada manfaat di sisi syarak. Baik, ada juga binatang yang melata di atas permukaan bumi ini yang sah, yang boleh diakad jual beli sekiranya dia ada manfaat. Mana contoh dia? Adapun binatang yang ada manfaat pada syarak, maka sah diakad jual beli. Mana contoh dia? Seperti ulat sutera untuk dijadikan kain sutera, lintah untuk dibuat bekam mengeluarkan darah pesakit, lagi lebah. Cuma lebah ni dalam kitab besar dia sebut lebah ni disyarat dia bukan lebah ni sarang lebah. Dia ada syarat untuk beli sarang lebah dengan madu tu, mesti sah ni sekiranya ada permaisuri dalam tu. Baik. Lagi contoh binatang yang melata di permukaan bumi yang sah diakad jual beli yang ada manfaat lagi, dhab. Dhab tujuan apa dhab ni? Kerana tujuan dia untuk dimakan, kerana dia halal dimakan. Kalau binatang yang halal dimakan, boleh. Walaupun binatang itu binatang yang melata di permukaan bumi, kerana tujuan dia tujuan untuk dimakan. Lagi arnab, ni yang contoh-contoh biasalah ni. Kasturi kijan. Kasturi kijan ni sah diakad jual beli walaupun asal dia darah. Kasturi kijan kita ada sebut dalam ciri yang pertama, dalam syarat yang pertama. Dalam terma yang pertama, barang dan harga mesti suci. Kalau najis tidak sah diakad jual beli. Maka kasturi kijan kita ada sebut dalam syarat yang pertama. Lagi tembakau. Tembakau pun sah diakad jual beli kerana dia ada manfaat, dia ada kegunaan. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain, tembakau ini kegunaannya untuk dijadikan bahan api. Dalam kitab Matla' ada sebut tembakau. Kerana dirinya suci. Kenapa tembakau ni sah? Kerana diri tembakau itu suci dan ada manfaat untuk manusia dan sebagainya, dan contoh lain-lain. Selain daripada contoh yang kita sebut itu, contoh binatang yang ada manfaat pada syarak yang sah diakad jual beli. Baik, yang kedua, contoh kedua, dalam poin yang kedua, adik buat go. Kau buat kerja dia habisnya buat nyasapu. Turun habis boh ni, kak cik. Gini mo ni. Kerja dia. Gini mo ni. Turun ni. Apa nama ni? Dia punya abuk-abuk, takut masuk dalam mulut dia. Baik, poin yang kedua, poin kedua, kita masih lagi poin yang kedua, manfaat ini, maksud manfaat pada syarak ini, pertamanya manfaat yang mubah, manfaat yang harus. Adapun manfaat yang haram, maka tidak boleh diakad jual beli. Yang kedua, poin yang kedua termasuk dalam manfaat ni, maksud manfaat pada syarak, iaitu benda
dan harga yang dianggap manfaat pada syarak. Mesti benda dan harga yang kita nak akad jual beli itu benda dan harga yang diakui manfaat di sisi syarak, bukan manfaat di sisi manusia. Tidak dikira manfaat di sisi manusia. Walaupun di sisi kita ada kebaikan. Kalaulah kebaikan di sisi kita, sedangkan di sisi manusia, di sisi syarak tidak iktiraf. Mana contoh? Contoh dia ular. Hari ni orang jual beli ular kerana hobi dia nak membela ular. Kalaulah hobi membela ular dia anggap bahawa itu manfaat. Dia kata hobi saya membela, saya suka membela binatang. Binatang apa? Ular contoh. Maka hobi itu ataupun manfaat itu tidak diiktiraf oleh syarak, maka tidak sah diakad jual beli ular. Ular ni termasuk binatang yang haram dimiliki dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita akan sebut lain kali, ada 5 jenis binatang yang disebut secara jelas dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 jenis binatang yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk kita miliki. Untuk milik pun tak boleh, ikhtisas pun tak boleh. Bahkan syarak memerintah kita supaya kita lepah kalaulah kita ada binatang itu. Antaranya salah satu daripada 5 dia panggil khamsun fawasikh. Kita akan sebut lain kali. Baik, salah satunya ular. Binatang yang termasuk binatang yang keji, termasuk binatang yang jahat di dalam syarak. Baik, sambung yang kata benda yang tidak dianggap manfaat di sisi syarak ni, pertamanya ialah binatang yang melata di permukaan bumi. Yang kedua apa? Yang kedua binatang buas. Binatang buas ini termasuk contoh benda dan harga yang tidak dianggap manfaat. Cuma binatang buas ini dia sama juga dengan binatang yang melata di atas permukaan bumi. Ada kalau sekiranya tidak memberi manfaat, tidak ada manfaat pada syarak, maka tidak sah. Tapi kalau binatang buas yang ada manfaat pada syarak, maka sah diakad jual beli. Mana contoh dia? Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tidak sah akad jual beli semua binatang buas yang tidak ada manfaat. Tidak sah akad jual beli semua binatang buas yang tidak ada manfaat pada syarak. Mana contoh dia? Seperti semua jenis harimau. Semua jenis harimau yang tidak ada manfaat pada syarak. Serigala, singa, gajah, kera dan sebagainya. Ini binatang buah yang tidak ada manfaat pada syarak, tidak sah diakad jual beli. Sekiranya binatang buas yang ada manfaat, maka sah akad jual beli. Kita dah sebut tadi, kalau binatang buah yang tidak ada manfaat pada syarak, maka tidak sah diakad jual beli. Kalau nak juga, maka tidak boleh akad jual beli, kena menggunakan akad lain. Antaranya dalam akad Imam Syafi'i, kita boleh guna akad hebah. Baik, kalaulah binatang buas itu ada manfaat pada syarak, maka sah diakad jual beli. Sekiranya binatang buas yang ada manfaat pada syarak, maka sah diakad jual beli. Seperti harimau bintan untuk tujuan pemburuan. Kalau harimau bintan, citah ni sah diakad jual beli kalaulah ada manfaat. Mana dia manfaat dia? Manfaat dia ialah untuk tujuan pemburuan. Citah itu terlatih, maka sah. Bukan kita beli tak erti apa lagi, itu tak sah. Tak erti, tak tahu, balik rumah nak ajar erti ke dak pemburuan, maka itu tidak sah. Ini citah yang terlatih. Ataupun yang kedua, contoh yang kedua, binatang buas yang sah diakad jual beli, yang ada manfaat pada syarak. Ataupun gajah untuk tujuan untuk dijadikan kenderaan. Orang dulu
Gajah ini kenderaan. Kenderaan apa dia? Kenderaan dijadikan salah satu kenderaan utama untuk mengangkut barang dan juga untuk peperangan. Itu gajah. Apabila ada tujuan, maka sah dia akad jual beli, gajah. Baik, lagi. Contoh ketiga. Contoh pertamanya citah, contoh keduanya gajah. Contoh ketiga. Contoh ketiganya kera yang terlatih. Ataupun kera yang terlatih untuk memanjat pokok. Kalau kera yang terlatih untuk panjat pokok, untuk panjat pokok kelapa, panjat pokok peta, pokok jerin. Dulu ni kera dulu ni dia hanya pandai panjat pokok nyo je. Tapi kera sekarang ni tuan dia latih bukan pokok nyo je, pokok peta dia boleh, pokok apa nama ni, pokok jerin dia boleh, pokok rambutan pun dia boleh ambil dah lah ni, pokok dokong dia boleh dah. Kera sekarang ni boleh cekak semua dah. Apabila dia terlatih, maka sah dia akad jual beli. Bukan hak jual hak tak reti tu. Hak kera tak tahu lagi boleh latih tak boleh latih, jual, maka tak sah. Ni kira ni hak ada manfaat, bukan manfaat selepas. Sebelum akad jual beli tu kena ada manfaat dulu. Setengah orang kata, saya beli ni pasal nak ajar lah kera ni, buat balik duduk rumah saya ajar masuk kelas 6 bulan, reti lah. Kera pun ikut modul, ikut salibah 6 bulan reti mengaji. Reti dah tenannya muda mana, nyo tua mana, mana petai tua, petai hak muda tak masuk isi lagi, mana jeri hak muda, jeri hak tua. 6 bulan. Beli tu masa dia akad jual beli tu ada manfaat dah kera tu? Tak ada. Baru nak ajar, maka tak boleh. Kena manfaat dulu. Baru boleh akad jual beli. Maka dah kalaulah tak ada manfaat, tak boleh nak akad jual beli. Maka nak akad jual beli tak boleh, kena guna akad lain, akad alternatif. Kena akad alternatif. Apabila akad jual beli tak boleh, tak perlu kita pindah mazhab lain. Tak perlu kita pindah mazhab Hambali, murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tak perlu kita pindah kepada murid, tak perlu kita pindah kepada mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki lebih ringan kriteria manfaat di sisi Malik dan di sisi Imam Malik dan Imam Hambali lebih ringan berbanding dengan mazhab kita. Kalaulah uruf kata dan manfaat, maka dia anggap manfaat di sisi mazhab Hambali dan mazhab Maliki, sah dia akad jual beli kera. Tapi mazhab kita tidak boleh. Apabila tak boleh, kera yang tak terlatih lagi, kita baru nak ajar baru, maka kita guna akad heboh. Jangan guna akad jangan kita guna akad jual beli. Lagi contoh yang sah, ataupun kucing, ataupun contoh yang keempat, ataupun kucing yang terlatih. Ini kita dah sebut tadi secara ringkas. Kucing yang terlatih untuk menangkap tikus. Ni kucing balat, kucing negeri dia panggil. Kucing yang terlatih untuk menangkap tikus, maka sah di akad jual beli. Tapi kalau baru nak ajar, maka tak boleh akad jual beli, kena akad lain. Yang contoh yang seterusnya, yang sah diangkat jual beli lagi, ataupun musan, jual beli musan untuk diambil zubat. Untuk diambil zubat. Zubat, apa dia zubat ni? Ni dalam kitab Matlaq zubat. Zubat ni jebak lah, orang Kelantan panggil jebak, bauan dia. Dia ada manfaat. Musan ni manfaat dia, power jebak dia ni. Jebak musan ni, bau dia seminggu tak hilang, kena di baju kita.
Orang menoreh ni, orang motong getah ni, kena ke musan lalu, jebak dia. Ada, bukan semua musan ada jebak. Kalau musan dia ada jebak, maka kalaulah kita kena jebak dia tu, dia lalu sentuh dengan pokok-pokok, sentuh dengan daun, kita pula pergi sentuh daun baju kita, maka seminggu tak hilang jebak dia. Jebak dia ni ada manfaat, kita ada kegunaan, kita boleh guna jebak dia, bukan guna untuk perfume, guna untuk lain. Ataupun dubuk, dalam kitab Matlaq juga sebut dubuk ni, ataupun dubuk untuk dimakan, dan sebagainya, dan banyak lagi contoh-contoh binatang yang boleh diakad jual beli sekiranya ada manfaat. Dubuk ni kenapa boleh? Manfaat dia untuk dimakan. Jadi kesimpulan dia, sebelum kita nak sebut dubuk ni, kesimpulan dia, kalau binatang itu haram dimakan, maka kita kena tengok dia ada manfaat ataupun tidak. Kalau ada manfaat, sah dia akad jual beli. Tidak ada manfaat, tidak sah dia akad jual beli. Tak sah akad jual beli, kita nak juga milik dia, maka kita boleh guna akad lain, antaranya akad hebah. Kalau binatang itu binatang yang halal dimakan, maka boleh diakad jual beli. Kenapa? Kerana ada manfaat. Manfaat apa dia? Manfaat dia ialah boleh dimakan. Ini contoh dia dubuk. Binatang dubuk termasuk dalam spesies serigala. Boleh Google lah, tanya Syekh, tanya Al-Alim, Al-Allamah Syekh Google, semua keluar. Binatang dubuk ni termasuk dalam spesies serigala dan dikategorikan sebagai binatang pemangsa. Dia rupa dia macam serigala. Dalam apa, rancangan National Geographic dulu, dulu banyaklah, sekarang ni ada lagi rasanya sekarang ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dubuk ni, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad harus makan dubuk, sebab tu sah akad jual beli. Dan di sisi mazhab Hanafi dan pendapat masyhur Imam Malik haram makan dubuk. Dia terbalik. Dubuk tu macam serigala tu, kalau Hanafi haram makan, dan Imam Malik ada khilaf. Pendapat muktamad dalam Imam Malik, pendapat masyhur dalam Imam Malik, sah, haram makan dubuk. Baik, situ poin yang kedua. Yang ketiga, dia ada 3 barang ni, barang yang ada manfaat di sisi syarak. Pecahan dia ataupun huraian dia, pendetailan manfaat ini ada 3 poin. Pendetailan manfaat di sisi syarak ada 3. Pertama apa? Pertama, manfaat yang harus. Yang kedua, benda yang dianggap manfaat pada syarak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, maksud manfaat itu benda yang ada nilai di sisi syarak. Yang ketiga ialah benda yang ada nilai di sisi syarak. Benda yang ada nilai di sisi syarak. Kalaulah benda itu walaupun dia suci, walaupun dia ada manfaat, walaupun benda itu suci, bukan najis, tetapi dia tidak ada nilai. Apabila dia tidak ada nilai, maka dia tidak dianggap manfaat. Dia tidak termasuk dalam benda yang bermanfaat. Mana contoh? Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, benda yang ada nilai di sisi syarak. Tidak sah menjual benda yang tidak ada manfaat dengan sebab sedikit. Ni kalau sedikit, dia tidak termasuk benda yang ada nilai. Tidak sah menjual benda yang tidak ada manfaat dengan sebab sedikit, walaupun suci, tetapi tidak ada nilai di sisi syarak. Walaupun benda itu suci, bukan bermakna tiap-tiap benda suci ni ada manfaat, tidak. Bukan bermakna tiap-tiap benda suci ni boleh diakad jual beli, tidak. Mesti ada kriteria manfaat. Tidak sah menjual benda yang tidak ada manfaat dengan sebab sedikit. Tidak ada manfaat dengan sebab sedikit, walaupun suci, tetapi tidak ada nilai di sisi syarak. Mana dia? Seperti 2 biji gandum. Kita dah bahas dulu di awal perbahasan maliyatun.
maksud yufidu milka ainin tu. Maliyatun. Maliyah, malun dengan maliyah. Nak dipanggil maliyatun, dia kena ada mutamawwal, dia kena ada nilai. Kalau tidak ada mutamawwal, tidak ada nilai, dia hanya sekadar malun. Malun lain, maliyatun lain. Nak dianggap maliyah, nak dianggap harta, mesti ada mutamawwal, mesti ada nilai. Kalau dia tidak ada nilai di sisi syarak, dia anggap dia itu sebagai malun. Tidak dianggap maliyah, tidak dianggap harta. Maka benda yang sedikit ini seperti 2 biji gandum ataupun 2 biji buah zabib atau 2 biji buah anggur dan sebagainya, itu dianggap tidak boleh dijual beli kerana sedikit. Benda yang sedikit ini tidak termasuk benda yang ada manfaat di sisi syarak. Tetapi sungguh pun kata benda sedikit itu tak boleh angkat jual beli, tetapi sah diberikan hibah atau diberikan hadiah tiap-tiap benda sedikit. Tiap-tiap benda sedikit boleh hibah. Contohlah kita pergi di pasar malam. Kita pergi pasar malam, kita nak beli buah anggur. Kita nak beli buah anggur, maka kita nak try sebiji. Sebiji nak try. Nak try sebiji manis ke tidak. Kalau manis saya nak beli, masan saya tak nak beli. Maka kena minta izin dulu dengan dia. Jangan bedal. Jangan kita sapu dulu. Sapu dulu tak minta izin, dan tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang menunjukkan dia bagi. Kalau dia ada tanda, dia suruh try. Walaupun dia tak cakap dengan mulut suruh try, tapi ada tanda. Dia tulis ke, sila ambil, sila try. Dia ada sedia depan tu tester. Tu tak payah kita minta izin. Tapi kalau tidak ada qarinah menandakan dia hibah, maka kita kena minta izin. Maka kita nak kena minta. Tak boleh nak beli. Kalau kita ni, jual lah saya sebiji ni, saya try dulu, maka tak boleh sebiji. Kena minta dia, hibah kat saya ni cik, bos, hibah kat saya nak try dulu, kalau manis saya nak beli. Dia kata tak apalah, saya bagi. Bagi tu hibah lah. Baik, barulah boleh kita try, kita makan. Jangan makan dulu baru minta, haram. Kerana harta orang. Kaedah dia, sebelum kita makan harta orang ni, sebelum kita makan ataupun bahasa muamalat, sebelum tasarruf, kita kena milik dulu. Maka kita nak milik sebiji anggur, sebiji gandum, sebiji kurma kecil, maka kita mesti milik dengan hibah. Minta dia hibah pada kita. Tak boleh milik dengan jual beli. Kenapa tak boleh milik dengan jual beli? Kerana benda 2 biji, benda yang sedikit itu, ataupun benda sedikit itu, 2 biji itu, 3 biji sedikit lagi pada uruf, dikira uruf, bukan kira angka. Ni contoh saja 2. Kalau bagi kita ni uruf setempat kita 3 biji sedikit. 3 biji masih sedikit. Kalau 5 biji dah banyak dah, boleh jual beli. Maka banyak 5 biji. Itu kira uruf setempat. Baik, itu contoh. Seperti 2 biji gandum atau 2 biji zabib atau 2 biji buah anggur dan sebagainya, tetapi sah diberikan hibah atau diberikan hadiah tiap-tiap benda sedikit. Hukum ke atas orang yang merampasnya adalah haram. Walaupun dia sedikit, tak boleh akad jual beli. Hukum sama juga dengan benda banyak. Kita ambil, kita rampah, kita rampah haram. Kita tak minta izin, kita curi ataupun kita rampah depan-depan dia duk tengok kita, tak minta izin pun. Ambil buah anggur pasal malam, try, tak minta izin pun. Itu dia panggil rampah. Maka hukum rampas adalah haram, tetapi tidak wajib membayar ganti rugi bagi sesiapa yang membinasakannya. Kita dah makan, telan habis dah sebiji, maka adakah wajib ganti rugi? Maka tak wajib ganti rugi, tetapi haram, tetap haram perbuatan kita makan sebiji itu, walaupun tak wajib ganti rugi. Bahkan kalau ada lagi, sungguh pun tak wajib ganti rugi, bahkan wajib menghantar balik
barang tersebut sekiranya masih ada. Kalaulah barang tu masih ada, wajib kita hantar balik. Kita tak makan lagi, baru ambil baru, maka wajib hantar balik. Baik, itulah dia 3 poin kecil menhuraikan makna manfaat pada syarak. Kesimpulan dia malam ni, kita sharing berkaitan dengan terma yang kedua, syarat yang kedua daripada 5 syarat barang dan harga yang kita nak akad jual beli, mestilah barang itu ada manfaat pada syarak. Maka kita kena tahu apa makna ataupun huraian manfaat pada syarak. Maka manfaat pada syarak itu ada 3 pendetailan. Ada 3 poin kecil dia. Yang pertamanya manfaat yang diharuskan di sisi syarak. Ada kalaulah barang dan harga itu termasuk manfaat yang haram, maka tidak sah diakad jual beli. Kita dah bagi 2 contoh manfaat yang haram tadi, alat muzik dan buku-buku yang tidak ada manfaat di dalam agama. Yang kedua, poin kecil yang kedua, benda dan harga itu mesti ada dianggap manfaat ataupun diakui manfaat di sisi syarak. Mana contoh dia? Kita bagi contoh tadi ada berapa? 2. Pertamanya ialah binatang yang melata di permukaan bumi. Kalaulah binatang itu tidak ada manfaat di sisi syarak, maka tidak sah diakad jual beli. Kalau binatang itu ada manfaat di sisi syarak, maka sah akad jual beli. Dan yang kedua, contoh yang ada manfaat di sisi syarak yang kedua ialah binatang buas. Binatang buas sama juga, semua binatang buah yang tidak ada manfaat di sisi syarak tidak sah diakad jual, tidak sah diakad jual beli. Dan kalaulah binatang buah itu ada manfaat di sisi syarak, maka sah diakad jual beli. Poin kecil yang ketiganya ialah benda dan harga itu mesti ada nilai di sisi syarak, barulah dianggap manfaat. Kalaulah benda itu tidak ada nilai di sisi syarak, maka tidak dianggap manfaat dan harta di sisi syarak. Apa dia benda yang tidak ada nilai? Iaitu benda yang sedikit. Kalau benda sedikit, maka benda itu tidak dianggap manfaat di sisi syarak. Baik, terjawablah isu yang kita bahas di awal tadi, hukum membeli ataupun hukum akad jual beli kucing. Apa hukum dia? Yang keduanya, hukum akad jual beli apa? Pertama kucing, yang kita ada isu, ada soalan tu. Yang kedua, hukum akad jual beli hamster. Hamster ataupun tikus Belanda. Jadi kucing dia ada 2. Ada kucing yang tidak ada manfaat, maka tidak sah diakad jual beli. Maka kalau siapa yang penggemar hobi membela kucing, jangan akad jual beli kucing. Walaupun katanya ataupun anggapan kita untuk hobi kita, membela itu adalah hobi. Adakah dia termasuk manfaat di sisi syarak? Maka hobi tidak dikategorikan manfaat di sisi syarak, maka tidak boleh diakad jual beli kucing secara umum. Melainkan yang sah diakad jual beli sekiranya kucing itu ada manfaat. Apa dia manfaat kucing? Iaitu kucing yang terlatih boleh digunakan untuk memburu. Sama ada memburu itu menangkap tikus, dan bukan tikus saja. Tikus ni contoh saja. Dalam kitab Matlaq dia bagi contoh tikus, menangkap tikus, ataupun menangkap binatang lain. Jadi kalau kucing tu, kalau orang tanya kita sah ataupun tidak akad jual beli kucing, kalau kucing ada manfaat sah, kalau kucing tidak ada manfaat tidak sah. Baik, begitu juga isu terjawab. Isu jual beli, ada orang tanya jual beli tikus Belanda, hamster. Maka jual beli tikus Belanda ini, hamster ini tidak sah diakad jual beli. Walaupun ramai yang orang beli hamster ini ataupun tikus Belanda ini. Dia tak kira ramai tak ramai orang jual beli. Dia kira adakah perbuatan itu menepati dengan syariat mazhab kita. Ini mazhab kita, walaupun dia ada khilaf.
Mazhab Imam Syafi'i tidak sah, kerana hamster itu, tikus Belanda itu termasuk binatang yang haram dimakan, kerana dia termasuk spesies tikus, spesies pakrah. Dan pakrah ini dia termasuk salah satu daripada 5 jenis binatang dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak dibenarkan untuk milik. Tak dibenar. Milik heboh tak boleh. Tikus ni kita nak heboh tak boleh, nak hadiah tak boleh, nak heboh bisawak tak boleh. Bukan saja akak jual beli, tikus. Kita akan bahas akan datang insya-Allah kalau tempat 5 binatang dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak dibenarkan milik, yang tidak dibenarkan ikhtisas. Hak tak boleh, milik pun tak boleh. Ada 5 jenis binatang. Bahkan syarak memerintah kita menggesa supaya kita bebaskan benda tu kalau kita belum. Baik, settle. Maka ada isu yang ketiga, adakah boleh dijadikan kucing sebagai barang hantaran, untuk dijadikan barang hantaran kepada pengantin perempuan. Pengantin lelaki ni dia tahu pengantin perempuannya, bakal isteri dia ni minat kucing, orang panggil peminat tegar kucing, dia pun belilah kucing, dijadikan barang hantaran. Kucing 10,000 dia beli, harga kucing itu 10k, kucing import 10k, kemudian dijadikan barang hantaran. Boleh ke tidak, Arsyad? Boleh dijadikan kucing sebagai barang hantaran. Syarat mahar dalam syariat kita, dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat dia mesti mahar itu kategori dia harta. Mahar itu mesti harta ataupun manfaat yang didabit di sisi syarak dalam mazhab kita. Manfaat boleh dijadikan mahar, ataupun harta boleh dijadikan mahar. Adakah kucing itu termasuk harta nak jadi mahar? Keluar dalam 2019 ini Sulamo, keluar dalam paper, ada pengantin lelaki menjadikan kucing import sebagai barang, sebagai mahar untuk pengantin perempuan. Boleh ke tidak, Arsyad? Boleh ke tidak nak jadikan kucing hantaran? Jawab dia, kan tadi kita dah sebut kucing dia tidak ada manfaat, melainkan kucing terlatih saja. Kalau kucing secara umumnya, kucing yang tidak terlatih, tidak ada manfaat, maka tidak boleh dijadikan dalam mazhab kita. Kalau mazhab orang lain bolehlah sebab manfaat. Mazhab Maliki boleh, mazhab Ambali boleh. Ada. Dia tidak dikira manfaat. Tidak boleh diakad jual beli. Lepas tu tak boleh akad jual beli saja kerana tidak ada manfaat, tapi boleh dimilik dengan heboh. Qaul yang mengatakan boleh dimilik dengan heboh, ya, boleh heboh kucing. Jual beli saja tak boleh, sebab kucing ni dia bukan najis masa dia hidup. Yang kata tak boleh diheboh, tak boleh pindah milik dengan heboh, tak boleh pindah milik dengan hadiah, najis. Mesti naqluliyah. Najis ni kena akad naqluliyah. Tak boleh pindah milik dengan heboh, dengan hadiah, dengan sedekah, dengan heboh bisawab, dengan jual beli. Tak boleh kalau najis. Maka kucing dia bukan najis. Kalau anjing dia najis, khinzir dia najis. Maka kucing dia tak najis, boleh pindah milik. Cuma pindah milik dengan akad jual beli tak boleh. Sebab tu ada pandangan yang mengatakan boleh. Dia termasuk harta juga. Apabila termasuk harta, maka bolehlah dijadikan barang hantaran. Muhammad Faiz, Syekh Faiz tanya apa? Ikan hiasan termasuk manfaat ataupun tidak? Ikan hiasan. Baik, kalau untuk hiasan, ni dalam kitab Matlab sebut, kalau barang itu, binatang itu, binatang yang tidak boleh dimakan. Kalau binatang boleh dimakan, tak apa. Ikan boleh dimakan. Walaupun dia tak, kita nak hias, bukan nak makan, tapi dia termasuk binatang boleh dimakan. Itu boleh dijual beli. Kalau semua, dalam mazhab Imam Syafi'i, semua binatang laut termasuk ikan. Walaupun rupa bukan rupa ikan. Itu mazhab Imam Syafi'i, dia lebih luas
kalaulah binatang laut, semua binatang laut dianggap ikan di sisi Imam Syafi'i, walaupun anjing laut, tetapi termasuk dalam kategori ikan, boleh dimakan. Kalaulah benda tu boleh dimakan, tak jadi isu, boleh angkat jual beli. Tapi contohnya kalau sekiranya benda tu tak boleh dimakan, tapi ada manfaat yang diiktiraf oleh syarak. Contoh apa? Contoh burun. Ada burung yang tak boleh dimakan, contoh. Tetapi manfaat di sisi syarak ada. Apa dia? Suaranya ada. Ada kitab matlab dia sebut contoh. Contoh apa? Contoh burung merak. Burung apa? Untuk yang kecantikan, pamer kecantikan bulu dia, merak kan. Maka sah dia akad jual beli walaupun dia tak boleh makan. Kenapa? Kerana manfaat diakui oleh syarak. Apa manfaat dia? Untuk kita tengok, sedap tengok, mata memandang, menjadi hiasan kepada kita. Apa hiasan dia? Kecantikan burun itu. Boleh. Itu manfaat yang diakui oleh syarak. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung nanti datang. Dalam minggu biasa kita buat kuliah mingguan lah. Kuliah mingguan dalam puasa ni. Kalau ni jadi minggu akan datang dah Ramadan, kita akan habis ada 3 kuliah lagi untuk khatamkan jual beli ni. Ada 3 syarat lagi, dan 3 syarat tu agak penting juga. Kita akan sambung akan datang kalau Ramadan mungkin kita akan mula lewat sikit dalam pukul 10 selepas tarawih. Untuk khatamkan ada 3 lagi, 3 syarat ataupun 3 kuliah lagi. 3 syarat tu agak penting juga. Kalau tak penting 3 syarat tu boleh kita stop dah. Tapi kita rasakan 3 tu penting juga. Iaitu antaranya, mestilah barang itu milik kita, mestilah barang tu milik kita, dan mestilah tengok barang yang nak dijual, dan barang yang nak dibeli kena tengok. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada teman-teman kita, rakan-rakan kita yang join malam ni. Mudah-mudahan diberi keberkatan dalam majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.